أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 131. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat keberapa yang belum diberi pengajaran? Seratus 126 belum. Okey, ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Maksud dia, dan tidak Allah menjadikannya itu kemenangan kecuali melainkan ia adalah busyra, berita gembira bagi kamu, dan supaya dengan berita gembira itu tatma'inna qulubukum, hati kamu akan tenang. Dan tidaklah kemenangan itu melainkan dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, pengajarannya. Pertama, pengajaran ayat 126. Pertama, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan ia adalah berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, pertolongan dan bantuan yang membantu seseorang itu adalah sebab kepada kegembiraan, adalah sebab kepada kegembiraannya. Sebagaimana Allah membantu tentera Islam dalam peperangan Badar dengan para malaikat. Yang ketiga, apa sahaja usaha yang hebat
dan bersungguh-sungguh, tidak akan memberi kemenangan, melainkan dengan izin Allah. Maka wajib ke atas setiap orang beriman setelah berusaha, hendaklah bergantung dan bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah. Yang keempat, Allah tidak akan memberi kemenangan melainkan di sana ada hikmahnya. Begitu juga Allah tidak akan menimpakan kekalahan kepada tentera Islam melainkan di sana ada hikmahnya. Okey, ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Supaya dia, iaitu Allah, membinasakan satu kumpulan daripada orang-orang kafir, atau dia menghina mereka lalu mereka akan pulang dalam keadaan hina. Pengajarannya, pertama, Allah memberi kemenangan kepada tentera Islam antara sebabnya ialah untuk menghancurkan sebahagian daripada orang-orang kafir dan mengekalkan sebahagian yang lain. Supaya orang beriman terus diuji oleh Allah. Apabila berhadapan dengan orang-orang kafir. Yang ketiga, yang kedua, tujuan lain daripada kekalahan orang-orang kafir ialah agar Allah menghina mereka di dunia dan di akhirat. Dan di dunia mereka akan kembali ke tempat mereka dalam keadaan hina kerana tidak mendapat apa-apa kebaikan. Sebagaimana di dalam peperangan Ahzab.
Okey, ayat seterusnya. Ayat 128. Laisa laka min al-amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada bagi engkau wahai Muhammad sedikit pun daripada urusan menghukum ataupun berdoa ke atas mereka, ataupun Allah menerima taubat mereka, atau Allah mengazab mereka kerana mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang zalim. Pengajarannya pertama, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun kuasa untuk menghancurkan orang-orang kafir. Yang kedua, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah dan menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Dan bukan tugas Nabi berdoa kebinasaan kepada orang-orang kafir yang tertentu. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada hamba-Nya, walaupun daripada manusia yang paling kufur kepada Allah dan paling zalim kepada manusia. Oleh kerana itu, dilarang berdoa keburukan kepada orang kafir secara individu. Yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba-hambanya melainkan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan mereka. Okey. Ayat 129 pengajarannya kita gabung dengan ayat malam ni. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ayat malam ni berkenaan dengan riba. Jadi ayat sebelum ni berkenaan dengan apa dia? Peperangan Uhud, dan diselitkan dengan cerita peperangan Badar. Tiba-tiba malamnya ayat Allah cerita pasal riba. Apa kaitannya? Kata ahli tafsir, kalau kita tengok antara sebab tentera Islam kalah dalam peperangan Badar, apa puncanya? Tak ikut perintah Allah dan Rasul. Jadi disebabkan dosa mereka kalah. Maka ayat ni Allah nak bagi tahu antara sebab umat Islam kalah ialah melakukan dosa riba. Jadi jangan kita bertanya kenapa orang Islam tak pernah menang bila berlawan dengan orang kafir. Tapilah tanyalah soalan, adakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar beriman? Termasuklah masalah riba. Masih ramai tak orang Islam yang terlibat dengan riba? Jadi itu mungkin antara sebab utama Islam tidak pernah menang bila berdepan dengan orang kafir. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Bila sebut mereka beriman, wahai orang beriman, siapa ni? Semua tu termasuk tak kita? Masuk? Apa ciri-ciri orang beriman? Taat perintah? Taat perintah Allah. Tapi orang munafik taat tak perintah Allah? Orang munafik taat juga kan? Ada orang munafik solat di belakang Nabi. Ada yang orang munafik pergi berjihad. Apa dia? Tak taat. Pada zahir dia taat lah. Jadi sebenarnya apa ciri-ciri orang beriman? Kalau nak kata taat, orang munafik pun taat juga pada zahirnya. Yalah, orang munafik pun kata sami'na wa ata'na juga. Orang Melayu pun sami'na wa ata'na walaupun tak faham pun. Kita balik pada makna iman. Apa makna iman? Al-iman. Apa dia? At-tasdiqu bil qalbi. Kemudian wan nutqu bil lisan. Kemudian wal amalu bil jawarih. Iman ialah bermakna tasdiq, membenarkan dalam hati, yakin Allah tu esa, Allah tu maha berkuasa, Allah mencipta langit, Allah saja berhak disembah. Kemudian rukun iman yang kedua an-nutqu bil lisan, iaitu sebut di lidah. Dah cukup? Belum cukup. Yang ketiga, pelengkapnya ialah beramal dengan anggota badan. Ataupun kalau kita nak ringkas, iman ialah yakin di hati dan tunduk pada perintah Allah. Orang munafik, dia tunduk pada perintah Allah, tapi kekurangannya apa? Tak yakin pada hati. Kalau yakin pada hati tapi tak tunduk perintah Allah, pun tak beriman. Ada tak? Dia yakin dalam hati Allah tu esa, Nabi Muhammad tu benar, tapi dia tak tunduk kepada perintah Allah, maka dia juga tidak beriman. Contoh siapa dia? Abu Talib.
Dia sendiri membuat syair. Dia kata Islam Muhammad ni yang dibuat oleh Nabi Muhammad adalah benar, dan Muhammad adalah orang yang benar, tidak pernah berdusta. Agama Islam adalah agama yang benar. Dia yakin di hati, dah sebut di lidah, tapi tidak ada yang ketiga, kafir. Okey. Jadi kalau bila Allah kata wahai orang beriman, mesti ada tiga ni, tiga unsur. Ataupun ada ulama juga mengatakan wahai orang beriman, dia mesti ada 6 rukun, iaitu rukun iman. Beriman dengan Allah sebagai Tuhan yang disembah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan hari kiamat. Okey? Jadi kalau cukup semua ni, kepada orang ini sahaja Allah bercakap. Apa dah? La ta'kulu. Jangan kamu ta'kulu makan. Ar-riba. Riba apa makna? Ar-riba dalam bahasa Arab ialah az-ziyadah, tambah. Dari segi bahasa riba, ziyadah, tambahan. Dari segi syarak, riba ialah penambahan yang berlaku tanpa ada usaha. Kan biasa kita dapat duit hasil daripada usaha kan? Tapi orang yang dapat keuntungan melalui riba ni ada usaha tak? Tak ada. Dia panggil apa? Untung atas angin. Okey, jangan makan riba. Jadi riba ni ialah tambahan. Ada berapa jenis riba? Ada berapa jenis riba? Ada 2 kan? Satu riba an-nasi'ah. Yang kedua riba al-fadlu. Kita dah belajar tak pasal riba? Dah ke belum? Dah. Surah apa? Baqarah ayat berapa? 28 lebih. Dan sebelum 286 kan? 27 278 279 280. Okey, riba ada 2 jenis. Pertama nasi'ah, yang kedua al-fadlu. Nasi'ah ni apa makna? Riba hutang lah. Nasi'ah makna dia tangguh. Kalau A berhutang dengan B 200 dan kena bayar bulan 2. Kalau ditangguhkan pembayaran, ada penambahan. Itu dia panggil riba nasi'ah. Ini berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku? Interest kan. Sekarang termasuklah yang alung. Alung kan? Atau buat abalung. Kat alung ah. Yang kedua riba al-fadlu. Riba al-fadlu ni yang Nabi sebut 6 perkara ni. 6 benda. Emas, perak, gandum, bijian, tamar, garam. 6 benda ni je. Macam mana tu? Kalau jual emas 10 gram, jenis emas berapa? 912. Dengan dibayar emas yang jenis lain 12 gram. Hukumnya riba. Jual kurma 1 kilo yang baik dengan dibayar dengan harga kurma jenis lain 2 kilo. Riba. Kalau kilo sama, jenis berbeza tak apa. Ini dia panggil riba al-fadlu.
Tapi yang ni jarang berlaku. Yang biasa berlaku an-nasi'ah. Okey, riba-riba ni adakah jenis yang boleh dimakan? Boleh makan tak riba? Tak boleh kan? Kenapa Allah kata jangan makan? Sepatut bahasa yang betul apa dia? Jangan ambil kan? Jangan ambil kan? Jadi yang mana betul? Jangan ambil ke jangan makan? Riba boleh makan ke? Tapi kalau dia beli pinjaman, dia tak beli makanan pun. Dia buat pinjaman untuk kereta, mana ada makan? Siapa makan kereta? Kereta mana ada jadi darah daging? Okey, ada dua sebab lah ahli tafsir mengatakan kenapa Allah guna makan. Sebab manusia ni benda yang paling asas yang akan menentukan dia hidup atau mati, rumah ke, kereta ke, pakaian ke, makanan. Makanan. Manusia boleh hidup kalau tanpa rumah. Betul? Manusia boleh hidup kalau tanpa kereta. Manusia boleh hidup kalau tanpa pekerjaan. Tapi kalau tanpa makanan, boleh mati. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi apa? Allah guna makan. Sebab kita bila makan, kita makan nak habis ke ataupun makan nak sikit je? Bukan setakat nak habis tapi nak tambah lagi kan? Allah nak gambarkan itulah orang yang suka makan riba. Bila dia makan, dia ambil riba tu, dia bukan ambil sikit, dia nak banyak-banyak dan berlipat kali ganda. Seolah orang yang sedang makan. Tak pernah rasa puas. Betul kan? Pernah tak kita rasa puas makan? Satu hari aku tak nak makan dah. Itu bukan puas. Itu sebab tak ada selera. Hilang dari rasa. Betul lah masa sakit tu, bila nak sihat, apa yang dia bayangkan? Aku nak qada balik kan? Okey, jangan makan riba ad'afan. Ad'afan apa dia? Dia terjemah apa? Berganda. Mudha'afah. Adha'afan berapa kali lipat? Adha'afan berganda, mudha'afah berlipat kali ganda. Apa maksud ni? Mana kalau ambil riba, dia ambil untung sikit je, bukan berganda pun. Untung sikit je. Contohlah, dia bagi pinjam 1,000. Lepas tu, bayar dalam tempoh setahun, 1,100 ringgit je. Jadi 100 ringgit ni adakah berganda? Tak kan? Jadi kalau tak berganda, boleh ke tak? Tapi Allah kata, jangan ambil riba yang berganda. Mana kalau tak berganda, okeylah. Macam mana? Kebanyakan yang sikit tu sebenarnya dalam Al-Quran, dalam bahasa ni Allah bukan nak beritahu riba tu mesti berganda baru haram. Tapi Allah nak beritahu riba ni kebiasaannya mesti berlipat kali ganda. Contoh, pertama ada satu hadis sahih, Nabi kata riba ni ada 72 cabang. Dan jenis riba yang paling ringan apa dia? Siapa tahu? Jenis riba yang paling ringan dosanya, seseorang berzina dengan maknya sendiri. Kalau berzina dengan orang asing, dosa besar. Berzina dengan mak, berganda tak dosa dia? Itu maksud adha'afun mudha'afah. Satu. Yang kedua,
Kalau tak boleh bayar dalam sebulan, 1,100. Kalau tak boleh bayar dalam masa 2 bulan, naik lagi. Kalau tak boleh bayar dalam masa setahun, kan? Tengok orang buat pinjaman alung kan. Kadang-kadang pinjam 5,000. Last kali jadi berapa? Kadang-kadang sampai 50,000. Itu maksud ad'afan mudha'afah. Riba ni kebiasaannya dia tamak. Bila tamak dia nak berlipat kali ganda. Maka hukumnya adalah haram. Dosa kecil ke dosa besar? Apa dalil? Oh, lain ayat Quran? Mana ada dalil yang mengatakan dosa besar? Ha? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu Allah kata Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak menunjukkan itu adalah dosa besar. Kita dah tadabbur surah Baqarah. Oh tak, itu tak apa jelas. Ada yang lagi jelas. 279 kan? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum kemudian fa'illam taf'alu fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Kenapa tak ada maka? Semua tak ada in. Dalam bilik Ana ada. Situ ada. Atas meja Ana ada. Okey, cuba terjemah. Ini dalil lah bahawa riba itu adalah dosa besar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah. Bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah. Wazaru, dan tinggallah ma baqiya, apa yang berbaki daripada riba. Kamu dah ambil dulu tak tahu kan? Sekarang ada baki kan? Tinggal. Jangan tunggu sampai habis. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang beriman. Kalau kamu tak beriman, teruskan. Fa in lam taf'alu, kalau dah sampai peringatan tapi kamu masih belum berhenti, maka Allah isytihar apa? Fa'zanu biharbin minallah. Maka bersedialah untuk diperangi oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau Rusia serang Ukraine, itu pun dah menakutkan lah. Ini siapa serang ni? Allah dan Rasul. Jadi ayat ini menunjukkan riba itu adalah satu dosa besar dan sangat-sangat benda yang boleh meruntuh dan menghancurkan Islam. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Wa in tubtum, sekiranya kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu modal-modal, ambil modal kamu balik, tak ada masalah. Kalau kamu melabur 10,000, ambil 10,000. Yang lebih tu jangan ambil. Sebab yang lebih tu riba. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak akan menzalimi orang dan kamu tidak akan dizalimi. Okey. Kemudian wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum
La'allakum apa mana? Apa dia? Supaya. Jangan terjemah mudah-mudahan. Supaya kamu. Kenapa tak boleh terjemah mudah-mudahan? Dia la'alla ni boleh terjemah mudah-mudahan, boleh terjemah supaya. Tapi dalam konteks ayat ni tak boleh terjemah mudah-mudahan. Mungkin berjaya, mungkin tidak. Mungkin berjaya, mungkin. Kalau supaya, pasti berjaya. Pasti berjaya ke? Tapi Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu, la'allakum, supaya kamu adakah semua orang puasa dapat takwa? Tak. Dia kalau terjemah mudah-mudahan, mana Allah yang berkata? Allah kata mudah-mudahan, seolah Allah yang mengharapkan moga-moga kamu ni bertakwa. Allah mengharap tak takwa kita? Tak, Allah tak perlukan. Kalau kita boleh kata, saya bagi duit ni moga-moga boleh selesai masalah kamu. Ya, kita ada harapan. Tapi Allah boleh, bila perintah pada hambanya, Allah tak mengharap apa-apa. Bagi Allah tidak ada kepentingan. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan ni dalam bahasa Arab ialah kita mengharap benda yang agak sukar. Sebab tu kita kata mudah-mudah kan? Mudah-mudahan. Tapi bagi Allah sukar tak nak menjadikan orang tu berjaya? Tak. Jadi tak sesuai dikatakan mudah-mudahan kepada Allah. Okey. Supaya kamu tuflihun, berjaya. Sama je. Tak faham. Okey. Apa maksud ayat ni? Di hujung tu apa dia? Supaya kamu berjaya. Apa makna berjaya? Kalau tanya orang, semua manusia semua nak berjaya. Cina ke India ke kafir ke Islam, semua nak berjaya. Tak ada seorang pun akan jawab, saya tak nak berjaya, saya nak gagal. Jadi sebenarnya apa makna berjaya? Apa dia? Berjaya mesti ada dua unsur, barulah betul-betul berjaya. Pertama, dia dapat elak daripada apa yang dia benci. Yang kedua, dia berjaya dapat apa yang dia suka. Dapat dua, barulah dipanggil muflihun. Apa yang manusia paling benci? Kalau orang beriman, apa yang paling kita benci? Neraka. Tapi kalau dah dapat yang paling kita benci, selamat daripada yang paling kita benci, tapi tak dapat syurga, berjaya ke tak? Separuh berjaya. Separuh berjaya. Jadi kena satu lagi pelengkapnya apa dia? Berjaya masuk syurga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, sesungguhnya dia telah faza, berjaya. Okey. Jadi bila sebut tuflihun ataupun muflihun, bukan berjaya kat dunia. Semua manusia bila sebut berjaya, dia bayangkan berjaya di dunia. Okey. Jadi kalau ayat ni saya nak tanya, apa cara-cara untuk mendapat kejayaan ataupun untuk mendapat syurga pada? Apa dia? Takwa. Kan? Apa makna takwa? Takwa ialah benteng, kita jadikan satu benteng untuk selamatkan kita daripada azab Allah. Caranya apa? Dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggal larangan. Okey,
Jadi cara nak berjaya bukan mesti ada sijil. Kan? Bukan mesti ada datuk, bukan mesti ada duit yang banyak. Tak, mesti ada takwa. Berjayalah. Dan salah satu takwa apa dia? Jangan ambil riba. Bila kamu ambil riba je, kamu tak ada takwa. Bila tak ada takwa, sah kamu tak akan berjaya. Ramai tak orang solat, pergi haji, pergi umrah, tapi urusan dia riba? Ramai tak? Kamu tak akan berjaya. Okey. Boleh, ha? Kemudian wattaqun nar. Dan takutlah akan api neraka. Tadi Allah kata ittaqullah. Sekarang ittaqu an-nar. Beza tak? Ke sama je? Takut pada Allah dengan takut api neraka, sama ke beza? Ha? Lain? Macam mana lain tu? Cuba cerita sikit. Takutlah pada ayah. Satu lagi, takutlah pada rotan. Beza tak? Ha? Penghuni? Oh, pemilik neraka adalah Allah. Jadi? Saya tanya ni sebab kalau sama, kalau jawapannya sama, kenapa diulang? Tadi dah ada ke ittaqullah, kenapa lagi diulang ittaqun nar? Kalau jawapannya tak sama, apa yang tak sama? Neraka ancaman. Yang takut pada Allah, galakkan, dorongan. Oh, kalau tak bertakwa pada Allah, tapi kalau tak takwa pada Allah, takutlah neraka. Kan sama tu. Bashir? Bashir yang mana? Ittaqullah. An-nar, nazir. Tapi bukankah bertakwa pada Allah tu sebenar? Takut kepada neraka jugalah. Sebab bila takwa pada Allah, apa makna tadi? Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Bukankah buat yang Allah suruh dan tinggal yang Allah larang, mana kita selamat daripada neraka? Betul? Kan mana lebih kurang sama kan? Takutlah pada ayah ataupun takut pada rotan, samalah. Sebab yang akan merotan kamu siapa? Ayah. Takutlah pada Allah, takut pada neraka, sama. Sebab neraka ni yang akan masukkan kamu ke dalam neraka siapa? Allah. Sebut neraka gerun. Oh, neraka lebih gerun pada pencipta neraka. Kan pelik tu. Siapa lebih hebat, neraka ke Allah? Tapi dia lebih takut. Macam dia antara lipas dengan azan, yang mana dia terkejut? Okey. Kata ahli tafsir, benar lebih kurang sama. Ittaqullah. Caranya apa? Buat yang Allah suruh, tinggal apa ya? Ittaqunna, takutlah neraka. Macam mana cara nak selamatkan daripada neraka? Samalah, buat yang Allah suruh. Seolah macam Allah ulang. Kenapa Allah ulang? Sebab ada kepentingan. Ini khas untuk riba. Sebab bila kamu ambil riba, penyebab kamu masuk neraka. Iaitu ittaqullah umum. Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Tapi kalau kamu degil juga, takutlah neraka. Ini khas untuk riba. Boleh faham? Sama dengan Allah kata apa ni? Tanazzalul malaikatu warruh.
Cuba terjemah. Cuba terjemah. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalu, turun malaikah, para malaikat, warruh, apa dah? Jibril masuk tak malaikat? Dan bila sebut malaikah, dah masuk tak Jibril? Kalau dah masuk, kenapa sebut roh lagi? Kan membazir. Dah masuk sini sekali lah. Kenapa? Bila Allah sebut yang khusus, setelah Allah sebut yang umum, makna Allah nak beritahu dalam yang umum ni ada yang special. Apa dia? Jibril. Lebih kurang lah. Dalam yang sebut umum, Allah kata ittaqullah. Dalam banyak-banyak tu, Allah nak bagi tu yang khususnya apa dah? Takutlah riba yang akan membawa kamu ke neraka. Sebab ramai orang tak boleh tinggal riba ni. Solat dia solat, haji pergi, umrah pergi, sedekah tiap-tiap tahun. Tapi riba ni, susah ni. Kerja bank kan. Kerja bank terlibat tak dengan riba? Riba. Tama-tama ada jawatan besar kan. Ustaz, saya kalau berhenti nak kerja apa? Allah suruh takut neraka, dia takut tak ada kerja. Masuk akal tak? Allah suruh berhenti riba, lepas tu Allah biar dia dalam kelaparan. Masuk akal tak? Sedangkan pemberi rezeki ialah Allah. Okey, takutlah api neraka yang tak takut juga. Okey, Allah bagi tahu. Allati yang uiddat, telah disediakan. Untuk siapa? Kafirin. Orang-orang kafir. Ustaz, untuk orang kafir je. Saya masih Islam. Kan saya dah cakap tadi kan. Macam mana nak jawab? Kalau saya tanya, neraka dah ada tak sekarang? Dah ada ke? Allah dah cipta, dah lengkap, dah siap. Ada dalil? Isra Mi'raj. Yalah, kita baru tak ada buat. Yang ni berapa bawa dalil yang jauh-jauh? Dalil dalam ayat ni lah apa dia? Uiddat. Uiddat ni fi'il apa? Madhi. Apa tanda? Tak apa? Ta'ut ta'nis as-sakinah di akhirnya. Maka dia fi'il madhi. Apa makna fi'il madhi? Telah disediakan. Jadi ayat ni cukup jelas menunjukkan neraka telah ada. Tapi Allah kata telah disediakan untuk siapa? Saya selamat, saya Islam. Tak, sebenarnya maksud ayat ni ialah Allah telah sediakan neraka untuk orang kafir, iaitu neraka ni tempat tinggal kekal mereka. Adapun orang Islam, Allah bukan sediakan neraka untuk orang Islam. Sebab orang Islam yang banyak dosa, dia masuk lepas tu keluar. Itu neraka bukan untuk mereka. Untuk orang Islam, neraka sebagai transit saja. Itu beza. Bila sebut disediakan, mana orang kafir ni masuk dan kekal. Ada tak yang masuk tak kekal? Ada, orang Islam lah yang banyak dosa. Okey. Jadi siapa yang masih terlibat dengan riba, ingatlah neraka. Dan banyak ayat-ayat yang Allah sebut azab neraka kan, jenis-jenis azab neraka. Antaranya apa dia? Bawah hamparannya neraka. Atas penutup atas tu neraka. Lepas tu pakaian dia pula dari api neraka. Minuman pula daripada minuman air panas yang mendidih. Bila letak kat mulut, isi muka terbakar hangus dan daging dan gugur. Bila masuk dalam perut, isi perut hancur, terputus, kemudian sambung balik. Dan minuman juga ialah air darah yang bercampur dengan nanah.
Kemudian dirantai dengan rantai yang panjang 70 hasta. Ada kata rantai tu masuk ke mulut, keluar ke dubur. Seronok sekejap ambil riba. Seronoklah. Tapi tengok Allah sayang pada kita. Kepada khususnya yang masih ambil riba. Allah sebut ittaqullah umum. Lepas tu sebut lagi secara khusus. Tinggallah riba. Sebab riba ni akan menyebab kamu masuk neraka. Kemudian Allah kata wa ati'ullah. Dan ni yang baru ni. Dia baru. Dan ati'u. Ta'ala. Weh, hilang terus. Anda rasa whiteboard ni? Entah ada siapa apa whiteboard. Ya. Pasal baru pun tak ada. Tak tanggung pula. Okey, wa ati'u dan taatlah. Sama lebih kurang. Yang baru. Masya-Allah. Dan ta'ala kepada Allah. War rasul dan rasul. Ini pun lagi penegasan taukid. Tadi ittaqullah makna taat pada Allah juga. Ittaqun nar makna taat pada Allah juga. Tapi Allah sebut lagi sebagai apa? Penegasan. Taatlah pada Allah dan Rasul. Kenapa Allah kembarkan Allah dengan Rasul? Tak cukup taat pada Allah sahaja, mesti ada taat pada Rasul. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kalau ayat ni wa ati'ullah sahaja, cukup tak? Cukup ke tak? Cukup. Kalau cukup, kenapa Allah tambah? Bahaya jawapan tu. Bila dia kata cukup, macam Allah tambah ni macam ada masalah kan? Tarik balik. Tak cukup lah, sebab tu Allah tambah. Jadi soalannya, kenapa Allah tambah Rasul? Kalau ikut taat pada Allah saja, sempurna tak Islam kamu? Tak, sebab Allah sebut dalam ayat lain, kami utuhkan Rasul untuk litubayyin, untuk Rasul menjelaskan apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Jadi tugas Rasul, fungsi Rasul menjelaskan apa yang umum dalam Quran. Jadi kalau kamu taat pada Allah saja, kamu tak akan, Islam kamu tak akan betul, tak akan sempurna. Allah kata dalam Quran, wa aqimus salat, dirikan salat. Macam mana nak dirikan salat? Quran tak sebut 4 rakaat 5 waktu, kan? Dan sebab tu Allah kata apa? Man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Allah bagi syarat. Siapa yang taat pada Rasul, sebenarnya dia telah taat pada Allah. Makna terbalik, kalau terbalik apa dia? Siapa tidak taat Rasul, sebenarnya dia tidak taat pada Allah. Ayat lain, siapa tak beriman dengan sunnah Nabi, sebenarnya dia tak beriman dengan Quran. Siapa tak beriman dengan Quran, sebenarnya dia tak beriman dengan sunnah Nabi. Dua tu tak boleh dipisahkan. Okey? Kemudian baru Allah kata la'allakum, supaya kamu turhamun,
dirahmati. Okey. Tadi Allah kata bertakwalah pada Allah supaya kamu berjaya. Sekarang taatlah pada Allah dan Rasul supaya kamu iaitu al-falah, yakni rahmat. Apa kaitannya? Kita nak rahmat ke kita nak al-falah? Nak dua-dua. Dia sebenar al-falah apa tadi? Ialah apa dia? Masuk syurga kan? Syarat nak masuk syurga? Rahmat Allah. Jadi kalau kamu nak al-falah, kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, kena taat Allah dan Rasul. Ramai orang minta rahmat setiap hari. Minta rahmat Allah setiap hari. Berpuluh kali setiap hari. Bahkan berpuluh tahun. Tapi dia tak ikut Rasul. Yang dia ikut siapa? Guru dia. Guru Yahya. Kan? Dia tak akan dapat rahmat. Mustahil dapat rahmat Allah. Sebab Allah bagi syarat. Nak dapat rahmat Allah, mesti taat dua je. Allah dan Rasul. Dapat rahmat. Tapi kalau kamu buang Rasul, tambah 3 ataupun 30 ulama kamu taat, tak akan dapat rahmat Allah. Okey. Boleh ha? Lepas tu Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi Nabi membawa rahmat kepada sekalian alam. Maka kalau nak rahmat kena ikut cara Nabi lah, sebab Nabi pembawa rahmat. Okey, bolehkah? Oh Ustaz, habis tak payah ikut ulama lah. Macam ajak pada Allah dan Rasul saja, tak payah ikut ulama. Macam mana nak jawab? Sebab pelajar-pelajar sekarang pandai bertanya. Macam mana nak jawab? Kita boleh ikut ulama, tapi ulama yang warasatul anbiya. Ulama yang pewaris Nabi lah. Apa maksud pewaris? Kalau ulama pewaris Nabi, mana ulama tu ambil ilmu daripada Nabi, mewarisi ilmu Nabi. Ulama macam tu boleh ikut. Macam Imam Syafi'i dia kata apa? Iza sahal hadis. Kalau hadis Nabi sahih, itu mazhab aku. Bila kamu ikut hadis sahih, sebenarnya itu juga mazhab aku. Tapi kalau aku bawa hadis tak sahih, dia bukan mazhab aku. Walaupun aku yang cakap. Mana ulama cukup faham. Mereka pun tak akan dapat rahman Allah kalau mereka tak ikut Rasul. Ulama faham. Yang tak faham yang mana ni? JKKK ni. Okey, ada tak cara lain lagi untuk dapat rahmat Allah? Boleh bagi. Satu, taat pada Allah dan Rasul. InsyaAllah dapat rahmat Allah. Cari ayat yang di hujung dah, la'allakum turhamun. Wa iza Quri'al. Saya rasa ada masalah. Ya. Whiteboard tu. Kena tukar whiteboard baru. Yang kaca tu. Dengar tak belajar? Wa iza quri'al Quran fastami'u. Memang tak melekat. Fastami'u lahu wa ansitu. Whiteboard lah. Kemudian la'allakum sama, la'allakum turhamun. Okey.
surah Al-A'raf 204. Cuba terjemah. Wa iza, dan apabila quri'al Quran, dibaca Al-Quran, maka Allah perintah bila dibaca Quran, fastami'u. Apa makna fastami'u? Hendaklah kamu dengar. Allah tak kata fasma'u. Fasma'u dengan fastami'u beza. Kalau fasma'u dengar macam-macam tu je lah. Tapi kalau fastami'u dengar betul-betul. Kemudian dengar untuk Al-Quran, wa ansitu, dan ansitu pada diam, insat, la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat Allah. Jadi kalau tadi nak dapat rahmat Allah, kena taat Allah dan Rasul. Kalau ayat ni pula, kenapa? La'allakum turhamun tu mana? Supaya kamu dapat rahmat Allah, kena buat yang ni. Apa dia? Apa maksud tu? Allah perintah dua kan? Satu, dengar. Yang kedua, apa maksud tu? Allah nak suruh kita faham. Cara nak faham ialah dengar, dan mulut jangan cakap. Kenapa Allah perintah dua? Cukup satu sudahlah, diam, cukuplah. Ataupun dengar saja. Tak, Allah kata dua-dua. Diam dan dengar. Kenapa perlu dua? Tak, kenapa perlu perintah dua? Satu, diam. Yang kedua, dengar. Kalau Allah perintah dengar saja, tapi mulut cakap. Ada tak orang sambil mendengar dia bercakap? Boleh tak diam? Ustaz, saya walaupun cakap saya sambil mendengar. Ada kan? Tapi dia tak akan fokus. Maka Allah perintah satu lagi, diam. Sebab ada orang diam, dia nampak macam dengar, rupa-rupa tidur. Jadi diam dan dengar. Supaya apa? Supaya kamu tadabbur ayat Al-Quran. Di situ kamu akan dapat rahmat Allah. Boleh? Jadi ada kaitan terdengar ayat ni? Adalah. Kamu taat pada Allah dan Rasul, kamu dapat rahmat Allah. Macam mana nak taat pada Allah? Macam mana cara nak taat pada Allah? Ikut perintah Allah. Perintah Allah duduk kat mana? Dalam Quran. Macam mana nak faham? Diam dan dengar. Diam dan dengar ayat Al-Quran, barulah kamu boleh taat, barulah kamu dapat rahmat Allah. Okey. Ada banyak lagi. Satu lagi saya nak bagi tips untuk dapat rahmat Allah. Satu, taat Allah dan Rasul. Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Wa aslihu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi pelajar yang tak jelas tulisan Al-Quran boleh buka Quran sendiri. Okey, cuba terjemah. Innama, sesungguhnya hanyalah, al-mu'minun, orang beriman adalah ikhwatun, jamak kepada akhun. Apa makna akhun? Adik-beradik lah. Jadi Allah nak beritahu apa? Orang beriman ni, dia antara sahabat dengan adik-beradik, mana lagi rapat? Adik-beradik. Jadi Allah nak bagi tahu sesama Islam ni sebenarnya macam adik-beradik. Fa aslihu, maka hendaklah damaikan antara saudara kamu. Yang mana ni? Yang bergaduh. Bukan berpihak. Kamu kena jadi orang ketiga dan damaikan antara dua pihak. Jangan berpihak. Kemudian wattaqullah, bertakwalah pada Allah, la'allakum
turhamun, supaya kamu dapat rahmat Allah. Jadi kalau ikut ayat ni, apa dia cara nak dapat rahmat Allah? Ha? Damaikan dan kasih sayang. Kita kena sayang pada saudara kita, baru dapat rahmat Allah. Kalau kita syok sendiri, belajar sendiri kan, tapi tak suka pada saudara kita, kita sebenarnya jauh daripada rahmat Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis sahih, la yadkhulu al-jannah qati'un. Tidak akan masuk syurga siapa? Orang yang memutuskan hubungan syaitan. Haram masuk syurga. Bila haram masuk syurga, dia tak dapat rahmat Allah. Apa punca? Bergaduh. Okey. Waktu malam, antara kelebihan malam ni Syaban, dah lepaskan. Allah ampunkan semua dosa-dosa manusia kecuali dua golongan. Pertama, syirik pada Allah. Yang kedua, yang bergaduh ni. Yang bergaduh. Bukan setakat tak dapat rahmat Allah, Allah tak ampunkan dosanya. Sehinggalah dia berdamai. Okey. Wasari'u. Wasari'u. Masa dah habis ke? Wasari'u apa mana? Dan dia bersegera. Dia kalau bersegera bahasa Arab macam ni. Asri'u. Asri'u. Asra'a yusri'u. Amalnya asri'u. Segeralah. Tapi sekarang wasari'u. Wasari'u, kalau kita belajar bahasa Arab daripada perkataan, daripada fa'ala. Sara'a. Sara'a. Kalau amarnya sari'u. Beza ni. Kalau asri'u daripada asra'a. Tengok beza bahasa. Kalau asra'a, bersegera. Amarnya asri'u. Bersegeralah. Tapi kalau sari'u daripada perkataan sara'a. Apa makna? Dan kalau bahasa Arab, kalau sara'a ataupun wazan fa'ala, mesti daripada dua ataupun lebih daripada dua. Iaitu berlomba. Beza tak bersegera dengan berlomba? Beza? Apa beza dia? Yang mana yang lagi bagus? Berlomba. Sebab ada persaingan. Jadi Allah kata, hendaklah berlomba. Ini sama dengan ayat surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, hujung ni sama, tapi yang beza kat sini. Allah kata, wasabiku. Sabiku berlomba. Wasabiku ataupun wasari'u, berlombalah. Berlombalah kepada apa? Ila maghfirah. Kepada keampunan Allah. Keampunan. Min rabbikum, dari Rabb, pencipta kamu. Okey, boleh. Jadi pertama Allah guna perkataan wasari'u, berlomba. Berlomba. Kalau untuk solat ataupun untuk beribadah, Allah guna perkataan apa? Hari Jumaat tu. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Fas'au makna bersegera. Apa lagi? Kalau nak lari kepada Allah, lari itu mana? Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Surah Maryam. Makna kalau dia berdosa ke, nak balik semula kepada Allah, nak bertaubat, Allah guna berkata apa? Fafirru. Lari.
Antara berlomba, bersegera dengan lari. Yang mana paling cepat? Yang mana paling kena cepat? Berlomba kan? Tapi kalau bab rezeki Allah guna perkataan apa? Famshu. Surah apa? Surah apa? Surah yang selalu kita baca tapi tak pasal. Tak malam baca. Kononnya nak selamat daripada azab Allah. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu. Famshu fi manakibiha, kemudian wa kulu min rizqihi. Allah kata Allah menjadikan bumi itu zalula, mudah untuk kita guna untuk bekerja dan sebagainya, maka berjalanlah seluruh pelusuk bumi. Lepas tu Allah kata apa? Makan. Jadi sebelum makan kena berlari ke, kena berlumba ke, kena berjalan? Pasal apa kalau rezeki Allah kata berjalan? Kalau bertobat, lari. Kalau pada keampunan, berlomba. Tiba-tiba rezeki, berjalanlah. Kenapa? Apa hikmahnya? Rezeki Allah dah tetapkan. Jadi, relaxlah. Janganlah keluar pagi-pagi sampai aksiden kan. Lepas tu subuh, lambat pula. Orang dah bagi salam, baru pergi. Kan? Jadi rezeki Allah dah tetapkan. Yang perlu apa dah? Usaha. Usaha mesti ada. Dan usaha tu Allah guna perkataan famshu. Tapi kalau bertobat, kena berjalan ke, kena segera. Kenapa bila bertobat, bila beramal soleh, kena segera? Kenapa? Sebab mati tak tahu bila. Rezeki, mati tak tahu bila. Tapi rezeki kita, selagi tak mati, mesti ada. Bila habis rezeki, makna apa? Matilah tu. Boleh faham? Jadi berlombalah kepada keampunan. Keampunan apa yang paling hebat? Daripada pencipta. Kenapa Allah sebut keampunan daripada pencipta kamu? Apa hikmahnya? Jadi Allah nak begitu keampuni macam-macam. Tapi keampunan yang paling hebat, yang paling bernilai ialah keampunan daripada Allah. Bos kita maafkan kita. Suami maafkan kita kan? Bapa maafkan kita. Pemimpin maafkan kita. Dengan Allah ampunkan kita. Mana yang paling diperlukan? Jadi kita kena tengok. Jangan tengok pada maghfirah. Tapi tengok siapa yang bagi maghfirah. Sebab tu doa yang Nabi ajar pada Abu Bakar kan? Abu Bakar minta doa untuk dibaca dalam salat. Apa Nabi ajar? Apa? Allahumma barik lana. Tak ingat? Abu Bakar, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah ajar pada aku satu doa untuk aku baca dalam salat. Apa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli maghfiratan min indika. Wahai Allah, ampunlah dosa aku, keampunan daripada apa? Daripada sisi engkau. Aku nak keampunan daripada sisi engkau. Sebab bila keampunan daripada engkau, semua okey, semua beres. Okey. Okey, macam mana nak dapat, apa maksud ni? Berlomba kepada keampunan. Macam mana cara? Boleh cuci cerita sikit? Macam mana nak berlomba kepada keampunan? Caranya? Pertama kita segera minta ampun dengan astagfirullah. Ataupun kita baca apa ni? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Satu. Yang kedua dengan amal soleh. Kenapa amal soleh? Sebab banyak amal soleh bila kita lakukan kafarah. Betul? Contoh. Amalan apa? Bila buat
Kita tak minta ampun, tapi dengan sebab amal soleh tu Allah ampunkan dosa kita. Salat. Nabi kata antara salat 5 waktu penghapus dosa. Antara Jumaat ke Jumaat penghapus dosa. Antara Ramadan ke Ramadan penghapus dosa. Kan? Zikir lepas solat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ataupun 34. Dia ampunkan apa? Dosa walaupun sebanyak lagi? La ilallah wahdahu la syarikalah lahu mulku. Dia ampunkan apa? Dia ampunkan dosa, ditinggikan darjat. Kalau pagi Nabi kata baca 100 kali subhanallah wa bihamdihi. Kan? Pendek je. 100 kali dia ampunkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Lepas makan kita baca doa kan? Alhamdulillahillazi at'amani haza, dia ampunkan dosa-dosa kecil yang dulu. Lepas pakai baju, alhamdulillahillazi kasani hadza sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala. Dia ampunkan dosa-dosa kecil yang dulu dah akan datang. Baca doa tak sampai seminit, tapi dosa dia ampunkan dulu dah akan datang. Jadi ini maksud segera berlomba kepada keampunan dengan istighfar dan dengan beramal soleh. Kemudian lepas tu wa jannatin, dan syurga. Nanti orang tanya, kenapa berlomba pada keampunan aja ustaz? Lepas keampunan dapat apa? Allah jawab, syurga. Kenapa tak sebut syurga dulu? Wasari'u ila jannah. Kan baru semangat sikit kan? Ada dosa lagi. Dosa banyak nak syurga, muka tak malu kan? Lagi pula tiket nak dapat syurga pada keampunan. Nak masuk syurga, inilah tiket dia. Jadi maghfirah mahal sebenarnya. Dia adalah tiket untuk dapat syurga. Dapat yang ni, barulah berlomba untuk dapat syurga. Kemudian tak semangat je nak syurga, maka Allah bagi lagi tawaran. Arduha apa dia? Dia ardu lawan tul. Dia satu lebar, satu panjangan. Kalau ardu lebar, kalau panjang tul. Syurga yang lebarnya. Lebarnya langit. Langit ni bukan satu Langit-langit. Wal ard, dan bumi. Bumi pun bukan satu. Bumi pun 7 lapis kan. Minta maaf tulisan tak jelas. Uiddat, telah disediakan. Telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Okey, saya nak tanya. Allah kata berlombalah kepada keampunan, satu. Yang kedua kepada syurga. Dan Allah nak mendorong kita supaya berlomba kepada syurga. Allah begitu luas syurga. Luas apa? Okey, saya nak tanya, betul tak syurga dengan langit sama luas? Bila kita kata syurga seluas langit dan bumi, jadi seolah syurga dengan langit itu sama luas. Betul ke? Tak. Yang betul? Apa yang lebih luas? Syurga sebenarnya lebih luas daripada langit dan bumi. Habis yang ni tak betul? Tak betul. Allah nak bagi tahu seumpama. Sebenarnya syurga duduk kat mana? Atas pada langit. Kan Nabi kata apa? Iza sa'altumullah, bila kamu meminta kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus, mintalah syurga firdaus. Lepas tu Nabi beritahu kenapa kena minta syurga firdaus. Sebab syurga firdaus a'la al-jannah, syurga paling tinggi, dan awsatuha, syurga paling tengah, dan tajri minha al-anhar,
Daripada surga Firdaus terpancar semua sungai-sungai yang 4. Semua sungai pergi ke surga lain, puncanya daripada surga Firdaus. Dan di atas surga Firdaus, Arash. Arash sekarang kat mana? Atas pada langit. Surga kat mana? Bawah pada Arash. Maknanya langit dan bumi duduk kat mana? Bawah. Jadi sebenarnya surga jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Kita pernah dengar satu hadis yang ada Nabi kata, ada orang terakhir masuk surga. Kan? Lepas tu Nabi bagi tahu apa pada dia? Dia rasa dapat masuk surga dah satu nikmat. Sebab dah terlepas daripada neraka. Tapi rupa-rupanya Nabi kata, disediakan untuk kamu 10 kali dunia. Itu untuk orang yang last kali masuk surga. Yang awal tak payah cakap lah. Boleh? Jadi kalau kita duk pergi kerjakan, keluar pagi balik petang sampai berubah rambut, sampai gigi pun gugur, dapat berapa ekar tanah? Berapa ekar tanah? Sekangkang kera. Kan? Tapi berapa masa kita habiskan untuk dapat sekangkang kera tu? Tanya orang bekerja, saya tak bekerja. Berapa banyak masa dia habiskan, berapa banyak umur dia habiskan dapat sekangkang kera. Yang ni berapa kangkang? Berapa ekar ni? Lebih luar daripada langit dan bumi. Berapa jam yang kamu habiskan untuk berlomba ni? Mana kamu ada masalah? Yang sekangkang kera kamu habiskan masa pagi, petang, siang, malam. Yang seluas langit dan bumi, slow and steady. Solat lambat, zikir pun kadang-kadang lupa. Pelik tak manusia? Apa masalah manusia? Bukan lupa. Nafsu. Masalah besar manusia lah krisis keyakinan kepada akhirat. Tak apa yakin. Kan? Jadi ini penyakit paling bahaya apa dah? Tak yakin pada janji Allah. Kalau saya cakapkan, siapa bekerja dengan saya? Lepas tahun saya bagi 10 hektar. Berapa ramai yang nak bekerja dengan saya? Lepas 20 tahun saya bagi satu negeri Selangor ni. Semua nak bekerja dengan saya kan? Tapi yang Allah tawarkan lebih luas daripada langit dan bumi. Macam telinga tak dengar aje. Masa dah lewat. Ataupun kita baca satu hadis. Salat malam. Kita baca daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Salat malam. Ini termasuklah amalan yang boleh mengampunkan dosa kita. Dan muka surat 46, siapa yang ada buku boleh buka muka surat 46 G. Salat malam. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Maksudnya, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Jadi yang pertama Nabi suruh sebarkan salam. Kenapa? Kenapa sebarkan salam? Ada riwayat mengatakan ini khutbah pertama Nabi ataupun tazkirah pertama Nabi, sebaik saja Nabi sampai ke Madinah. Sampai-sampai je, lepas tu Nabi kata ya ayuhan nas, untuk semua sekali, bukan untuk orang Islam je. Sampai je Nabi kata sebarkan salam. Yang kedua, bagi makan. Yang ketiga, sambung silaturrahim. Yang keempat, salat malam.
masuk syurga dengan selamat. 4 benda je. Jadi kenapa kena sebarkan salam? Kenapa? Apa dia? Dia tanda Islam tu kuat, tanda Islam tu hebat ialah berkasih sayang. Dan tanda berkasih sayang apa dia? Sebab tu Nabi kata, la tadkhulu al-jannah, kamu tak akan masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tak mungkin beriman kecuali kamu berkasih sayang. Lepas tu Nabi bagi formula bagaimana nak wujudkan kasih sayang. Ala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Nak tak aku tunjuk pada kamu satu amalan yang kalau kamu buat pasti kamu akan berkasih sayang, dan bila kamu berkasih sayang kamu beriman, dan bila kamu beriman masuk syurga. Apa dia? Sebarkan salam. Nampak kecil je sebarkan salam, tapi Nabi kata penyebab kamu dapat masuk syurga. Jadi nak masuk syurga bermula dengan apa? Berapa ramai yang jumpa tak sebarkan salam, betul? Kadang-kadang pergi masjid AJK Masjid Nazir pun jumpa orang ramai pun tak bagi salam. Kenapa? Sedangkan itu syarat nak masuk syurga. Bila tak bagi salam pada orang, makna apa tu? Sombong. Bila sombong, Nabi kata apa? Tidak boleh masuk syurga siapa yang ada sebesar zarah sombong. Bila kita selisih dengan orang, kita tak bagi salam, kita sombong, kita rasa kita ni hebat. Siapa kamu aku nak bagi salam, betul tak? Cuma kita tak cakap je. Kadang-kadang setengah orang lagi teruk, kita dah bagi salam, tengok pula siapa dia ni, macam tak pernah jumpa kan. Jawablah salam dulu kan. Jadi budaya tu, budaya bagi salam sangat-sangat kering. Betul lah zaman Nabi, budaya bagi salam sangat hebat. Sampai Nabi tengah solat pun sahabat bagi salam. Kan? Kita pula terkejut. Macam mana tengah solat bagi salam? Yalah terkejutlah sebab kamu yang orang tak solat pun kamu tak bagi salam. Kan? Okey. Good morning. Selamat pagi. Hai. Kan? Kadang-kadang yang mengaji pun sama je. Mengaji je, jumpa, ustaz lama tak jumpa, bagilah salam dulu. Okey, semoga selepas ni kita bagi salam. Lepas tu apa dia? Bagi makan pada orang miskin. Ramai ni. Yang ketiga, sambung silaturahmi. Yang keempat, bangun malam. Paling-paling kurang, bangun malam ni tak perlu 20 rakaat, tak perlu 13. Kalau dapat 3 rakaat pun sebelum subuh pun okey lah. Kan? Okey, cukup lah. Kita tutup. Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم